Menteri mabuk depan orang ramai. Mufti jual jam RM135,000 demi Palestin. Anak Hamzah Zainuddin bakal didakwa. Kalau tak tahu diam, Mat Jagon kena sound. Pembangkang terus mengasak Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Tiong Kin Sing kerana mabuk dalam acara awam semasa kempen Pilihan Kecil di Pelangai, Pahang bulan lalu. Anggota Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, Wan Saiful Wanjan menolak penjelasan Tiong bahawa dia bukan Islam. Wan Saiful sebaliknya berkata, mabuk di halayak ramai adalah akhlak buruk sebagai pemimpin tanpa mengira agama atau bangsa. Katanya, Menteri Etis sekalipun, jika mabuk di halayak ramai, ia tetap perkara buruk dan tidak sesuai dengan amanah sebagai menteri. Pada 16 Oktober lalu, anggota Parlimen Masjid Tanah, Mas Ermiyati Samsudin berkata, Tiong tidak sesuai menjadi Menteri Pelancongan kerana mabuk ketika sambutan Pesta Tanglong Masyarakat Cina. Tiong mempertahankan dirinya daripada kritikan sama di Parlimen. Katanya, saya pergi Pelangai sana. Mereka ajak saya menyertai Festival Tanglong, saya minum arak, saya bermain dengan budak-budak macam orang gila sikit. Apa salahnya? Kalau saya orang Islam, saya memang tak boleh buat macam itu. Tapi saya bukan Islam, maka saya boleh buat. Tiong setakat ini tidak menjelaskan sama ada dia mabuk atau tidak. Sebaliknya hanya mempertahankan tindakannya minum arak. Dalam kenyataan di media sosial, Wan Saiful berkata, isu itu berkaitan etika dan menteri sebagai ketua kepada penjawat awam di sesebuah kementerian. Katanya jika ada penjawat awam atau KSU bukan Islam mabuk di halayak ramai selepas ini, adakah ini boleh diterima? Sementara itu, Tiong pula terus mempertahankan dirinya dengan mengingatkan tentang kepelbagaian agama, bangsa dan budaya di Malaysia. Katanya, saya faham sekiranya saya seorang penganut agama Islam, maka saya harus mengikuti ajaran serta panduan agama Islam. Namun, saya bukan seorang penganut Islam, saya rasa perlakuan saya tidak patut dikritik. Saya boleh minum, menari serta perkara-perkara yang telah dibenarkan di bawah undang-undang. Tetapi saya tidak boleh berkahwin seramai 4 orang isteri. Orang lain mungkin diharamkan minum alkohol, tetapi mereka boleh berkahwin lebih daripada seorang. Bekas Setiausaha Agung UMNO Anwar Musa berkata, dia akan menemui PAS Abdul Hadi Awang untuk mendapatkan panduan selepas dilantik menyertai jawatankuasa pusat parti berkenaan baru-baru ini. Bekas Setiausaha Agung UMNO Anwar Musa berkata, dia akan menemui PAS Abdul Hadi Awang untuk mendapatkan panduan selepas dilantik menyertai jawatankuasa pusat parti berkenaan baru-baru ini. Kata Anwar, selain Abdul Hadi, dia juga akan bertemu pengarah Pilihan Raya PAS Muhammad Sanusi Magno dalam masa terdekat. Anwar beberapa hari lalu diumumkan dilantik menganggotai jawatankuasa PAS Pusat bersama seorang lagi bekas pemimpin UMNO, Syahidan Kasim. Selain menjadi ahli jawatankuasa PAS Pusat terbabit, Anwar turut dilantik sebagai timbalan pengarah Pilihan Raya. Katanya, saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden dan jawatankuasa PAS Pusat yang memberikan kepercayaan kepada saya. Sebagai ahli parti, saya sedia berkhidmat kepada parti bagi meneruskan perjuangan PAS bersama saf pimpinan sedia ada. InsyaAllah saya akan terlebih dahulu membuat kunjungan kepada Presiden dan Datuk Seri Sanusi dalam masa terdekat untuk mendapatkan arahan dan panduan seterusnya. Anwar dan Syahidan adalah antara 9 individu yang dilantik sebagai AJK PAS Pusat bagi sesi 2023 hingga 2025. Anwar dan Syahidan adalah antara ahli UMNO yang dipecat keahlian mereka oleh Majlis Kerja Tertinggi parti itu sebelum PRU ke-15 pada tahun lalu. Anwar yang pernah menjadi Menteri dan Ahli Parlimen Ketere menyertai PAS pada Jun lalu. Dia juga merupakan pengerusi NGO Muafakat Nasional. Syahidan pula adalah Ahli Parlimen Arau namun dipecat daripada UMNO selepas bertanding sebagai calon Perikatan Nasional di kursi sama pada PRU ke-15 lalu selepas namanya tidak tersenarai sebagai calon Barisan Nasional. Dia kemudian berjaya mempertahankan kursi Arau. Sementara itu, Anwar berkata dia berharap agar urusannya memikul amanah baru dalam PAS dipermudahkan. Pengarah Pejabat New York bagi Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Hak Asasi Manusia, Craig Mohiber meletak jawatan dengan menyatakan bahawa PBB tidak berdaya untuk menghalang pembunuhan beramai-ramai. Mohiber berkongsi surat yang ditunjukkan kepada Pesuruhjaya Tinggi PBB di Geneva, Volker Turk dengan wartawan dan aktivis yang menyiarkan di platform media sosial X. Katanya, saya sangat faham bahawa konsep genosid sering menjadi subjek penyalahgunaan politik. Tapi pembunuhan rakyat Palestin ketika ini yang berakar pada ideologi penjajah etno-nasionalis adalah kesinambungan berdekat-dekat penganiayaan dan pengusiran sistematik mereka semata-mata atas alasan kerana mereka orang Arab, tidak meninggalkan ruang untuk keraguan. Ini adalah contoh lazim pembunuhan beramai-ramai. Apatah lagi kerajaan Amerika Syarikat, UK dan sebahagian besar Eropah
terlibat sepenuhnya dalam serangan ngeri itu. Bukan sahaja kerajaan ini enggan memenuhi tanggungjawab perjanjian mereka di bawah Konvensyen Geneva, tetapi juga secara aktif mempersenjatai serangan itu, menyediakan sokongan ekonomi dan perisikan dan menyediakan perlindungan politik dan diplomatik. Menghibar bertugas untuk PBB sejak 1992 dan bertindak sebagai penasihat kanan hak asasi manusia di Palestin, Afghanistan dan Sudan. Dia juga tinggal di Gaza sebagai penasihat hak asasi manusia pada 1990-an. Katanya, sekali lagi kita melihat pembunuhan beramai-ramai berlaku di hadapan mata kita dan organisasi ini kelihatan tidak berdaya untuk menghalangnya. Lebih 8,000 rakyat Palestin dan 1,400 warga Israel telah terkorban sejak konflik terbaru meletus pada 7 Oktober. Menghibar berkata bahawa bahagian penting PBB telah menyerahkan kepada kuasa Amerika Syarikat dan takut kepada lobi Israel. Dia juga menggesa penyelesaian dua negara dihentikan. Katanya kita mesti menyokong penubuhan negara sekular tunggal yang demokratik di seluruh Palestin yang bersejarah dengan hak yang sama untuk orang Kristian, Islam dan Yahudi. Dalam satu kenyataan kepada media, pejabat hak asasi manusia berkata, Encik Menghibar bersara hari ini. Pandangan dalam suratnya adalah pandangan peribadinya. Kedudukan pejabat ini dicerminkan dalam laporan dan kenyataan awamnya. Jam tangan Rolex milik bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri Had Ehwal Agama Zulkifli Mohamad untuk disumbangkan kepada Palestin mendapat tawaran tertinggi RM135,000 apabila proses bidaan ditutup pada jam 12.30 malam. Dia juga bekas mufti wilayah persekutuan mengumumkan keputusan itu menerusi satu hantaran di Facebook. Katanya bidaan jam Rolex untuk Palestin telah tamat. Terima kasih kepada pembida yang telah membida. Semoga Allah ganjari niat yang murni dengan balasan selayaknya. Jumlah bindaan yang tertinggi adalah RM135,000. Dia juga memaklumkan akan bertemu dengan pemenang bidaan tersebut. Isnin lalu, Zulkifli mengumumkan bahawa jam tangan kurniaan Raja Saudi itu dibuka untuk bidaan dengan harga permulaan sebanyak RM40,000 dan hasil jualan akan disumbangkan sepenuhnya kepada rakyat Palestin yang menderita akibat kekejaman rejim Zionis. Katanya tindakan itu selaras dengan titah Duli Yang Maha Mulia Al-Malik Salman Abdul Aziz supaya untuk sentiasa bersederhana, mengutamakan perpaduan ummah dan memetabatkan agama. Zulkifli berkata jam tangan itu diterimanya pada 2017 setelah lama berada dalam simpanannya dan dibuka kotaknya pada 2021. Menurutnya ketika itu, dia diminta oleh kerajaan Malaysia selaku mufti wilayah persekutuan untuk mewakili semua para mufti dan para ulama Malaysia dan menyampaikan ucapan di hadapan Raja Saudi itu. Jabatan Peguam Negara menolak permohonan representasi yang dikemukakan peguam pada anak seorang bekas menteri bagi menggugurkan pertuduhan penyelewengan berkaitan minyak masak bersubsidi. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Pendakwa Raya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Nur Alimah Muhammad Sanusi, di hadapan Hakim Mazli Nawi pada prosiding di Mahkamah Seksyen Seremban. Muhammad Faizal Hamzah yang juga anak kepada Datuk Seri Hamzah Zainuddin didakwa atas 9 pertuduhan mengemukakan dokumen palsu dan memiliki barang kawalan minyak masak melebihi had dibenarkan tahun lalu. Nur Alimah memaklumkan hanya menerima representasi daripada Muhammad Faizal, manakala seorang lagi tertuduh, Azizul Abdul Halim yang berdepan pertuduhan sama, masih belum mengemukakannya. Katanya pada tarikh lalu prosiding, pihak peguam bela Azizul ada menyatakan akan hantar representasi tetapi sehingga kini belum dihantar. Bagi representasi dihantar peguam Faizal ditolak, mohon ditetapkan tarikh bicara kes ini. Terdahulu, Peguam Naswar Badruddin dan Indra Kumara Guru yang mewakili Muhammad Faizal berkata pihaknya menghantar permohonan representasi pada 28 Jun lalu. Sementara Peguam Hasnah Hamzah yang mewakili Azizul pula memberitahu mahkamah bahawa pihaknya belum menghantar permohonan representasi. Namun bagi memudahkan mahkamah, belum meminta mahkamah menetapkan tarikh bicara. Mahkamah kemudiannya menetapkan perbicaraan pada 5 Jun, 7, 14, 21 dan 28 Ogos 2024 dengan memanggil 15 saksi untuk memberikan keterangan. Media pada 5 April lalu melaporkan 2 pengarah syarikat termasuk anak bekas menteri dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Seremban atas 9 pertuduhan mengemukakan dokumen palsu dan memiliki barang kawalan minyak masak melebihi had dibenarkan. Muhammad Faizal dan Azizul bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Mazni selepas kertas pertuduhan dibacakan. Mengikut pertuduhan, kedua-dua tertuduh sebagai pengarah syarikat rimba merpati Sdn Berhad dan pemegang lesen borong barang kawalan berjadual memberikan maklumat palsu kepada KPDN semasa mengemukakan maklumat dalam borang arahan yang berada dalam simpanan berkaitan barang kawalan di bawah Seksyen 8 Akta Kawalan Bekalan 1961 berhubung dokumen invoice penjualan minyak masak kepada Pasar Segar di Maju. Kesalahan itu dilakukan kira-kira pukul 5 petang di Pejabat KPDN Seremban 2 pada 12 Ogos 2022. Sehubungan itu, mereka didakwa di bawah Seksyen 8-4-B Akta Kawalan Bekalan 1961 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 22
10(2) Akta sama. Tertuduh juga selaku pemegang lesen borong juga didapati melanggar Peraturan 9(1) Peraturan Kawalan Bekalan 1974 iaitu memiliki barang kawalan berjadual jenis minyak masak melebihi had 50 tan metrik. Kesalahan itu dilakukan pada pukul 11.15 malam di premis perniagaan Rimba Merpati Senang Berhad di kawasan industri Sinar Andalas, Senawang di sini pada 11 Ogos 2022. Oleh itu tertuduh didakwa melakukan kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 22(1) Akta Kawalan Bekalan 1961 dibaca bersama Seksyen 22(4) Akta yang sama dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesesaan. Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat, Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz menasihatkan Ahli Parlimen Machang, Wak Ahmad Faizal Wak Ahmad Kamal agar hanya membuat kenyataan perkara-perkara yang diketahui sahaja. Muhammad Nazri memberikan nasihat tersebut susulan dakwaan Wak Ahmad Faizal bahawa tata tindak daripada pihak Amerika Syarikat terhadap Malaysia bukan bermaksud ugutan. Tegas Muhammad Nazri, Wak Ahmad Faizal perlu memahami sama ada tata tindak itu satu ugutan atau tidak bergantung kepada isinya. Katanya jika tata tindak itu bersifat umum, bolehlah dia nak kata bahawa ia bukan satu ugutan. Tetapi yang bercakap dengan pihak Jabatan Negara Amerika Syarikat itu saya, maka saya lebih memahami isi kandungannya. Saya nak beritahu dia bahawa apa yang disebut oleh Perdana Menteri di Dewan Rakyat itu benar belaka. Jadi kalau Wan Ahmad Faizal ini tidak tahu, lebih baik jangan bercakap. Muhammad Nazri juga menjelaskan, memang benar pihak Jabatan Negara Amerika Syarikat menyatakan rasa tidak senang mereka terhadap kenyataan-kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengecam Israel dan melabelkan rejim Zionis itu sebagai pengganas. Malah beliau menegaskan pihak Jabatan Negara Amerika Syarikat meminta agar Malaysia membuat kenyataan turut bersimpati terhadap Israel. Katanya, saya tegaskan kepada Wakil Jabatan Negara Amerika Syarikat bahawa tidak mungkin sama sekali Malaysia akan bersimpati kepada Israel. Dan saya nyatakan bahawa Malaysia tidak akan tunduk terhadap sebarang tekanan semata-mata kerana menyokong perjuangan Palestin. Saya nak memberitahu Wan Ahmad Faizal bahawa saya bercakap perkara ini di bumi Amerika Syarikat yang menyokong Israel, bukan di Machang. Anwar dalam sesi soal jawab di Dewan Rakyat pada Selasa mendedahkan Amerika Syarikat telah 3 kali menekan Malaysia untuk menimbang semula pendirian terhadap Hamas sebagai pengganas. Sementara itu mengulas dakwaan Wan Ahmad Faizal bahawa bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad lebih tegas berbanding Anwar. Nazri menjelaskan semua Perdana Menteri mengecam tindakan Israel terhadap Palestin. Katanya, saya sertai Kabinet sejak zaman Dr. Mahathir dan memang semua Perdana Menteri menyatakan pendirian Malaysia berhubung isu Palestin. Tetapi dalam ingatan saya, belum pernah ada lagi tata tindak daripada pihak Amerika Syarikat terhadap Malaysia. Pada saya, ia bukan satu perkara yang boleh dianggap remeh, bukan perkara yang boleh dibuat sembang di kedai kopi di Machang. Dia kena ingat sudah ada kes ejen Mossad menyusup masuk ke negara kita dan membunuh wakil Hamas. Jadi kena ingat benda ini bukan main-main dan sekadar nak cakap untuk dapat sokongan semata-mata. Saya bukan tidak boleh berbeza pandangan, tetapi dalam isu ini sepatutnya kita umat Islam di Malaysia menunjukkan bahawa kita bersatu padu mempertahankan Palestin dan Al-Aqsa. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deran TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.